Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Jun bersama dengan saya Nasha Mama Amin. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan pelan pemulihan 4 fasa sebagai langkah untuk negara kembali meneruskan kehidupan normal selepas pandemik COVID-19. Kini TV mempunyai ringkasannya. Setiap fasa dijangka mengambil masa 2 bulan dan peralihan daripada satu fasa ke fasa yang lain akan dibuat jika 3 kriteria dipenuhi. Indikator yang pertama ialah keadaan penurunan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Itu yang pertama. Indikator yang kedua ialah keupayaan sistem kesihatan awam kita berdasarkan kadar penggunaan katil di wad ICU. Dan indikator ketiganya ialah tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Menurut Muhyiddin, sektor sosial termasuk sekolah akan dibuka semula secara berperingkat pada fasa ketiga dijangka bermula September. Fasa keempat adalah fasa terakhir pelan pemulihan negara di mana kita seboleh mungkin dapat kembali semula pada norma kehidupan seharian. Semua sektor ekonomi akan dibuka, lebih banyak aktiviti sosial akan dibenarkan, perjalanan rentas negeri dibolehkan, pelancongan domestik juga akan dibuka tertakluk kepada SOP yang ketat. Fasa keempat akan dilaksanakan selepas negara mempunyai kurang daripada 500 kes harian, kapasiti ICU mencukupi dan 60% penduduk telah divaksinasi. Sementara itu, Muhyiddin berkata Parlimen boleh dibuka semula ketika negara memasuki fasa ketiga. Sidang Parlimen boleh diadakan dalam fasa ini, iaitu sekitar bulan September atau Oktober dengan mengikut SOP yang ketat. Dan ini adalah pendirian saya dari awal bahawa sistem demokrasi berparlimen boleh berfungsi semula pada masa yang sesuai, iaitu setelah kes-kes COVID-19 terkawal dan kita hampir mencapai imuniti berkelompok. Sementara itu, beberapa pemimpin UMNO hari ini menafikan satu mesyuarat luar biasa melibatkan barisan menteri parti itu dengan Presiden mereka Ahmad Zahid Hamidi. Ketika dihubungi, Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob menjelaskan perkara itu sekadar khabar angin dan tiada mesyuarat seumpama itu dirancang hari ini. Setiausaha Kerja UMNO Muhammad Sumali Ridwan juga memberi maklum balas serupa ketika dihubungi Malaysia Kini. Terdahulu, portal Suara TV melaporkan Ismail yang juga Menteri Pertahanan telah menghantar surat jemputan kepada Menteri-Menteri UMNO untuk mengadakan mesyuarat bersama Zahid di PWTC hari ini. Bagaimanapun terdapat beberapa sumber lain yang mengesahkan perkara itu, namun tidak mahu nama mereka didedahkan. Sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Baik, kita ke berita yang seterusnya. Ketika gosip politik tersebar mendakwa wujud usaha menaikkan gandingan Hishamuddin Hussein dan Azmin Ali, DAP tampil dengan penegasannya sendiri. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata, di sebalik dakwaan tersebut, hakikat yang tidak dijelaskan ialah idea itu tidak akan mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Merujuk kepada laporan The Star pada 14 Jun, Lim berkata tiada mana-mana pihak, baik PH, UMNO atau Bersatu, boleh menerima gandingan tersebut. Sebelum ini, beberapa pihak termasuk PKR membayangkan wujud gerakan mengumpul sokongan di kalangan ahli parlimen untuk mengetengahkan kedua-dua pemimpin itu. Kata Lim, akhbar itu memberi ruang kepada kabar angin yang tidak berasas, namun yakin tiada tindakan akan dikenakan ke atas media itu kerana dimiliki oleh MCA.
Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela akan menjalankan siasatan dalaman terhadap isu tular membabitkan pendaftaran ahli pasukan itu. Ini selepas sejumlah besar warga maya terkejut apabila mendapati nama mereka didaftarkan sebagai ahli pasukan itu tanpa pengetahuan mereka. Dalam satu kenyataan, Rela menafikan pendaftaran anggota dibuat secara automatik kerana ia bercanggah dengan Seksyen 6-1 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Rela turut memaklumkan pihaknya memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dalam kejadian berkenaan. Terdahulu, warga maya memuat naik tangkap layar paparan skrin laman web Rela yang memaparkan mereka didaftar sebagai ahli pasukan itu tanpa pengetahuan atau kerelaan mereka. Antara yang turut didaftarkan adalah ahli Parlimen Bukit Mertajam, Steven Sim dan juga isterinya. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Kementerian Kesihatan Malaysia memberikan kelulusan pendaftaran bersyarat bagi 2 lagi vaksin untuk digunakan di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kelulusan itu diputuskan dalam mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah hari ini. Katanya dalam satu kenyataan, 2 produk yang diluluskan adalah vaksin 1 dos pelalian keluaran syarikat China, CanSino, dan keluaran syarikat Amerika Syarikat, Johnson & Johnson. Menurut Dr. Nur Hisham, 2 produk vaksin itu telah diberi kelulusan penyenaraian penggunaan kecemasan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia, WHO. Dr. Nur Hisham turut memaklumkan mesyuarat hari ini juga meluluskan penggunaan vaksin keluaran Pfizer-BioNTech kepada golongan berumur 12 tahun ke atas. Sebelum ini, kelulusan untuk vaksin Pfizer di Malaysia hanya untuk golongan berusia 18 tahun ke atas. Baik, kita ke berita yang seterusnya. Polis sedang mengesan seorang penjajah makanan yang terlibat dalam insiden bergelutan dengan seorang penguatkuasa PBT di Pasir Mas, Kelantan semalam. Ketika dihubungi, Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Nasaruddin M. Nasir berkata, polis sedang menyiasat insiden itu selepas pegawai penguatkuasa itu membuat laporan. Terdahulu tular video yang memaparkan penguatkuasa itu cuba merampas telefon penjajah makanan itu dipercayai sedang merakam sekumpulan penguatkuasa PBT melakukan operasi. Nasaruddin berkata penguatkuasa itu turut memaklumkan penjajah terbabit sudah dalam pemerhatian PBT memandangkan berniaga di kawasan yang tidak dibenarkan. Jelasnya PBT turut memiliki 2 rekod rampasan terhadap penjajah sama dan kejadian semalam adalah rampasan ketiga membabitkannya. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja
je daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.